Dan barang siapa yang mengambilnya, yakni mengambil peringatan ini, maka dia menuju jalan-jalan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara a'immatul mufassirin yang menafsirkan ayat ini antaranya dalam kitab Ibnu Katsir, juga dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari menyebutkan yang dimaksudkan tazkirah di sini ialah kisah-kisah pengajaran yang telah dirakamkan Allah di dalam Al-Quran. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina sanabda wa sanaftah hadha al-majlis. Kita mulai majlis kita dengan membaca ummul kitab ila ratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in awliya'i was salihin li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimul hidayat wa bi 'izzatihi tatimul kamalat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Sidang jemaah Jumaat yang didoakan kebaikan bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, muslimin, mukminin, hadirin yang didoakan dalam kebaikan, al-khair, as-salamah, kesejahteraan, didoakan al-afiyah, kesihatan, wal barakah, keberkatan di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ini adalah peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan barang siapa yang mengambilnya, yakni mengambil peringatan ini, maka dia menuju jalan-jalan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara a'immatul mufassirin yang menafsirkan ayat ini antaranya dalam kitab Ibnu Katsir, juga dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari menyebutkan yang dimaksudkan tazkirah di sini ialah
kisah-kisah pengajaran yang telah dirakamkan Allah di dalam Al-Quran. Dalam tafsir yang lain juga menyebutkan yang dimasukkan tazkirah ialah segala perkara yang berbentuk tasyari'an yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga antara tafsir lain juga menyebutkan tentang peringatan tazkirah tentang peristiwa yang akan berlaku ke atas setiap daripada kita, ma yata'allaquna bi umuri ukhrawiyah, perkara-perkara yang membabitkan persoalan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan sidang jemaah Jumaat yang didoakan kebaikan, alhamdulillah summa alhamdulillah, ayuh pada masa yang ada ini kita memanfaatkan dalam memuhasabah diri kita. Apakah sebenarnya al-awlawiyat, keutamaan yang wajar kita letakkan, authority, ranking, keutamaan, numbering, supaya kita tidak termasuk daripada golongan orang yang menyesal, khasirin. Tak kala kita balik ke alam akhirat bermula daripada malam pertama di alam barzakh. Dan kita belum ada pengalaman orang yang dah meninggal kembali dan bercerita apa yang telah berlaku, melainkan cerita-cerita yang sampai kepada kita daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keimanan yang berlaku kepada apa yang akan kita lalui di alam barzakh. Antaranya isyarat yang ditunjukkan bagaimana Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, tak kala ditanya, Sayyidina Osman, mengapa kamu melalui kubur? Kamu akan menangis, dan tangisan kamu hebat, basah janggut-janggutmu. Tak pula pada cerita-cerita yang lain. Apa jawab Sayyidina Osman? Tidakkah kalian mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa kuburan memiliki pandangan yang dahsyat, aswa al-manzar, seburuk-buruk pemandangan. Seseorang yang selamat pada perhentian yang pertama yang dimaksudkan itu alam kubur, maka dia akan terselamat pada perhentian-perhentian seterusnya. Maka tazkirah pada tengah hari ini, tuan-tuan, memfokuskan tentang persiapan kita kepada apa yang akan kita lalui secara berkeseorangan. Saya on the way tadi, tuan, ada orang, Ustaz, jom kita join group main pingpong. Ada santai sikit, tuan. Saya ni suka main pingpong seorang-seorang, saya tak suka main team. Kan? Adalah sebabnya tuan-tuan mungkin minat main badminton single kan. Dia single ni berat, kawasan dia, team dia, dia carry weight dia berat. Tuan. Lain main double, tenaga tak banyak. Dia tak adalah nak kait, tuan-tuan. Nanti di akhirat, tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah SWT, siapa pun kita, apa pun status kita, kita akan berdepan dengan mungkar dan nakir face to face, berkeseorangan. Maka soalan bocor yang telah didedahkan kepada kita, semua yang berada dalam masjid ni mengetahuinya, namun tidak ada siapa pun yang menjamin mampu menjawab soalan-soalan yang mendatangi kita. Ma rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma ikhwanuka. Ini adalah soalan-soalan tauhid, soalan-soalan akidah. Kalau tuan-tuan sidang jemaah Jumaat meyakini bahawa cara menjawabnya dengan melakukan training. Saya jumpa atlet memanah kan. Atlet memanah Malaysia, cukup ceritanya dia kena berlatih 1000 kali memanah dengan fokus yang tinggi. Kalau tak kena fokus, nanti coach Korea yang kat belakang tu dia menjerit, dia bising. Jadi dia kena fokus 1000 kali. Penat, tengah hari panas. Kena fokus tuan.
Tuan-tuan nak jawab ma rabbuka, kalaulah boleh dibuat begitu, fokusnya tuan-tuan kita menjawab Allahu Rabbi, Allahu Bari, bahkan ditulis, cari kertas A4 tulis, tulisan Arab, tulisan khat, rikaah dan sebagainya. Allahu Rabbi, Allah, kita tulislah 1000 kali, tulislah 10,000 kali. Bukan itu solusinya, bukan itu jawapannya, bukan itu cara penyelesaian. Tatkala kita duduk malam pengantin berkesorangan, ditanya muka dan nakir, maka kita bagaimanakah hari ini mau fikir tengah hari ni tuan-tuan, bagaimana cara kita dapat jawab. Belum fikir lagi selepas daripada itu, himpitan kubur, seksaan kubur, berapa lamanya kita duduk di alam kubur, keluar daripada kuburan, tatkala sangkakala yang kedua ditiup, pergi ke padang mahsyar, auryanan, tidak berpakaian, kadar perlu mengikut amalan masing-masing, duduk berhimpun di padang mahsyar yang berhimpit, manusia mencari pertolongan, bersyafaat, berbincang, jumpa dengan Nabi Allah dan berlepas diri, pergi kepada Nabi-Nabi seterusnya sampai kepada Nabi kita SAW. Maka tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah SWT, saya berpandangan tuan-tuan, maka untuk menjawab persoalan itu, untuk memperharusi jawapan di malam pengantin, di alam barzah, di alam kubur, ialah pastinya dengan kita mengaji, kena belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang bandar, orang Subang ataupun orang kampung mana di kawasan Jenderam. Siapa lagi? Kerja swasta, kerja government, staf kerajaan, usahawan offline, usahawan online. Ustaz, saya bawa grapefruit. Siapa pun kita tuan-tuan, daripada balik, asalkan Muslim ataupun Muslimah, sebelum meninggal, kita kena belajar ilmu, dan ulama telah membuat pembahagian ilmu. Ilmu itu terbagi kepada dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardul kifayah. Ilmu fardu ain tak dapat tidak ke atas saya dan hadirin mukminin mempelajarinya. Pembahagiannya kepada tiga pula, iaitu ilmu aqidah, tauhid, suluddin. Yang kedua namanya ilmu fiqh, fiqhul ibadah. Dan yang ketiga namanya ilmu akhlak, adab lapangan ataupun tasawuf. Ini tiga-tiga ilmu yang wajar dan wajib kita pelajari. Tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, dimulai dengan ilmu fardu ain, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, iaitu ilmu mengenal Rabbuna, Tuhan kita. Awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Tuan-tuan, di hari Jumaat, di hari yang terakhir daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW. Nabi SAW 13 tahun di Mekah, mengajari, mendidik, mentarbiyah sahabat, ahli keluarga terdekat dan sahabat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluddin ma'rifatullah. Tuan-tuan sidang jemaah, kita adalah hamba Allah. Nabi SAW bahkan Nabi-Nabi seterusnya itu telah membawa risalah tauhid, mesej yang sama, dasar dan konsep yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Allah beritahu, kami telah utuskan bagi setiap umat itu ada para nabi dan para rasul, mengajak, mendakwah, meminta, menyeru ani abudullah, supaya manusia umat ketika itu tersungkur mengabdikan diri mereka kepada Allah, wajtanibut taghut, meninggalkan perkara yang melampaui batas, perkara yang ditegah oleh agama. Ani abudullah maknanya menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Surah Az-Zariyat, Allah SWT berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak jin aku ciptakan, tidak manusia aku zahirkan, aku lahirkan, aku ciptakan, kecuali jin dan manusia, mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah.
Maka semua kita bersetuju kita ni hamba Allah. Nahnu abiduna ilallah. Kami adalah hamba kepada Allah SWT. Macam sekarang kan, semua kita sedang beribadah. Dalam masjidnya jangan ada orang yang tak ada wuduk. Kan? Lama Ustaz. Oh, terlupa datang-datang tadi sibuk. Kan? Tak ada wuduk, keluar balik pergi ambil wuduk. Ibadat kena ada wuduk. Niat beriktikaf dalam masjid. Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, plus satu niat lagi. Niat duduk dalam majlis ilmu. Allah dapat pahala. Duduk dalam majlis tazkirah, dalam majlis zikir, Allah dapat pahala. Kalau antara maghrib dan isyak, tuan-tuan yang biasa melazimi maghrib dan isyak duduk di masjid, plus satu lagi niat menanti solat, selepas solat dapat pahala. Nabi perkenalkan namanya ribat. Satu amalan sunnah menanti solat selepas sunnah. Selepas solat kita sembahyang maghrib, sembahyang sunat awabin, duduk masjid, iktikaf masjid, duduk dalam majlis ilmu, duduk niat menunggu solat, selepas solat maghrib tunggu isyak, Allah dapat pahala lagi. Maka tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, saya nak kaitkan dalam kita melakukan ibadah kena dengan ilmu. Kena dengan ilmu. Ya benar kita adalah hamba Allah. Maka bagaimana kita hamba Allah nak beribadah kepada Allah, amrun labudda minhu, tak dapat tidak kita kena ada ilmu. Bila dengan ada ilmu maka sahlah amalan kita. Maka bermula dengan ilmu fardhu ain, bermula dengan ilmu namanya ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Tuan-tuan. Awaluddin ma'rifatullah. Ini penting tuan-tuan, perlu selalu disegarkan, diingatkan. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama kita dah susun. Mereka telah ajarkan, telah antaranya tuan-tuan, kita kena mempelajari dalam kitab Umul Barahin, juga dalam kitab Aqidatul Awam, syarah Bajasani oleh Syekh Wan Daud Fatani menyebutkan tuan-tuan, kita kena belajar 50 cabangan iman. 50 cabangan iman, di mana pecahannya la ilaha illallah ada 41, Muhammadun Rasulullah ada 9. 41 itu pecah lagi 20 21. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. Berapa? 41. 9 pada Muhammadun Rasulullah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul, 9. 41 campur 9, 50. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar. Mungkin ada yang sebut, saya dah belajarlah dulu Ustaz, zaman sekolah-sekolah dulu, zaman remaja dulu, sekolah rendah dah belajar. Zaman sekolah rendah, zaman kita belajar benda yang penting ni, benda yang nak jawab kat alam kubur seorang-seorang ni, benda yang menjadi iman dan akidah ini, dulu kita belajar main-main lah. Kita belajar main-main, kadang datang tak datang, peksa pun 60, 70. Mungkin ada yang kata, Ustaz saya peksa nombor 1, nombor 2, nombor 3, memang pesen kita budak cerdik. Mungkin pasal nak dapat hadiah, mungkin kerana periksa. Kita refresh balik pembengajian ilmu fardhu ain yang berkaitan tentang pembahagian tadi, 50 cabangan iman, 20 sifat yang wajib bagi Allah, mustahil dan harus. Belajar balik, dengar balik, mari ke masjid, refresh balik. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Kita boleh bincang tu, macam mana nak diceritakan tentang kudratullah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini untuk kita punya ilmu. Setiap daripada kita tuan-tuan, ini bukan kerja saya ustaz mengingatkan tuan-tuan. Ni ilmu ni setiap daripada kita kena belajar secara ijmal. Belajar.
20 lawan 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan 4 lawan daripada 4 sifat itu, dan satu sifat harus bagi Rasul. Plus ada lagi beriman kepada malaikat. Tuan-tuan, siapa kalangan kita yang tak hafal lagi 10 nama malaikat? Kata orang Terengganu, berat nanang. Tak ada ruginya tuan, hafallah 10 daripada kita hafal pemain bola sepak MU ke Liverpool ke, tak apa tuan, hafal malaikat. Ini kita cari rezeki ni. Siapa malaikat yang petugas menyampaikan rezeki? Siapakah malaikat yang menyampaikan wahyu? Disebut sekarang ni pencen dah kan. Siapakah malaikat? Ini nama-nama malaikat yang mencabut nyawa. Sekali tu je nyawa kita dicabut tuan, malaikat tu kita kena berkenal dengan nama dia. Kemudian 2, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya, beriman kepada hari akhirat. Dimulai dengan beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, beriman kepada Rasul, dan 6 cabangan iman. Kena refresh dulu tuan. Dengar di masjid ada kuliah tauhid, pengajian kitab, akidah, hadirlah insya-Allah. Sebab nak menyelesaikan ilmu fardu ain, nak confirm, nak berusaha menjawab soalan ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma kitabuka. Dia bukan pasal saya pandai bahasa Arab, saya belajar di Jordan, belajar di Yaman, belajar di Madinah, belajar di Azhar, saya ni belajar khusus bahasa Arab sampai pandailah cakap Arab. Bukan pasal itu kita boleh menjawab jawapan mungkar dan nakir, bukan. Kerana kefahaman kita kepada ilmu akidah. Lalu kefahaman ilmu kepada ilmu akidah tu diserap dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita, siang dan malam kita, susah dan senang kita, zaman wabak, sebelum wabak, selepas wabak, kaya dan miskin kita, sihat kita, duduk hospital lama duduk. Tapi kita manusia berakidah. Kita belajar akidah. Yang bagi sembuh adalah Allah. Habis vaksin, ikhtiar. Dia kena kait begitu. Habis apa je makan ubat, jumpa doktor, ikhtiar. Yang bagi kesembuhan Allah. Habis sebab apa minum air? Yang bagi kekenyangan, bagi hilang lapar Allah. Air ni ikhtiar. Ini cabaran kita di zaman yang disebut selepas wabak ini. Ada lagi ujian yang besar, ujian yang berat. Tuan-tuan, sidang jemaah, berapa ribu rakyat Malaysia yang telah meninggal kerana COVID? Saya tengok dalam nota tuan-tuan, hampir mendekat 29,000. Ramai-ramai rakyat Malaysia ni tuan, jiran tetangga kita, adik-adik kita yang ada meninggal. Allah pilih kita hidup. Allah SWT pilih kita hidup. Mungkin di kalangan kita ada yang kena COVID teruk, Allah SWT panjangkan umur. Maka panjangnya umur kita tuan-tuan berbanding sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang meninggal tuan-tuan, maka keutamaannya double check balik persoalan ilmu fardu ain kita. Bahkan 2 kali sebut, kali ketiga, bahkan inilah tujuan kehidupan kita duduk atas muka bumi Allah SWT. Mengenal Allah SWT. Kita ibadah ini tuan, kita ibadah duduk ni, Allah bagi pahala ni. Yang datang awal tu dia dapat pahala unta. Kan, dapat pahala yang lambat-lambat nanti tuan dapat pahala sebesar pahala telur ayam. Kalau lambat lagi nanti tuan, pintu nama dah tak tertulis tuan. Yang bagi pahala ni Allah. Maka kita beribadah tuan, maka bermula agama itu dengan mengenal Allah, maka kenallah 20 sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus. Inilah kaedah tauhid kita tuan-tuan, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Inilah akidah yang membentuk aghlabiyah, mu'zam umat Islam yang ada atas muka bumi Allah SWT. Tolak Syiah. Ini pemahaman pahaman akidah lah yang selain daripada kita, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Abadiyah. Ya Allah, banyak tuan. Itu kalau di luar negara subhanallah kan, tengok semayang itu kawan suka tolong orang, suka sedekah, dia tak tanyanya, oh orang Khawarij kan. Kawan saya daripada Oman, baik kawannya, belanja makan, buat master, tapi dia Khawarij, pecahan Abadiyah, namun dekat dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak apalah, kita ni dah peganglah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka belajarlah kita tuan-tuan
beramallah kita. Yang kedua pembahagiannya nak sebut tuan, kita kena belajar fiqh. Ni tuan-tuan, solat ni tuan, ni ilmu solat Jumaat ni, kita solat sebaik mana ilmu yang kita dapat dulu. Yelah, masa dulu sekolah menengah belajar ustaz. Okeylah, refresh balik. Check balik. Ilmu solat kita, ilmu zakat kita, kalau kita dalam berkeluarga, fiqhul munakahat, dalam jual beli kita ada fiqhul muamalat, fiqhul munakahat. Kalau yang buat kesalahan dia panggil fiqhul jinayat. Kita ambil hak orang, kita curi tuan, ada hukum-hukuman dia. Ini semua adalah fiqh. Membabit hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga tu saringkan tuan, yang ketiga tuan-tuan dan jemaah mati Allah Subhanahu taala, kita kena belajar ilmu adab, ilmu akhlak ataupun disebut ilmu tasawuf. Tuan-tuan, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tasawuf, antara subjek kecil dalam tu tuan-tuan ialah berkaitan tentang sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang baik, dan juga sifat-sifat yang buruk dipanggil sifat-sifat mazmumah. Mahmudah mau tahu, mau pakai, mau amal dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat. Sifat-sifat mazmumah tahu untuk ditinggalkan, untuk diabaikan, untuk dijauhi. Hasad, dengki dan seumpamanya, ikhlas, istiqamah, sabar dan seumpamanya, kalau sifat mahmudah. Dan di antara juga subjek-subjek dalam ilmu tasawuf juga kita mempelajari tentang bagaimana ni 8 anggota tubuh badan dikuatai oleh hati menjadi raja, bahkan permaisuri. Apa dia? Mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, kemaluan kita hendaklah dijaga dan diberikan kepada haknya, bukan kepada selainnya. Inilah 3 ilmu yang kita kena kuasai. Cabarannya mungkin orang tu ada ilmu tapi tak dapat beramal. Kan? Ada juga yang yang beramal tapi tidak dapat menyampaikan. Inilah yang cabaran kita dalam kita nak mengimplementasi ilmu ini. Maka kita dicabar dengan 5 musuh kita, 2 yang zahir, 2 yang batin, 3 yang zahir. Yang batin namanya nafsu dan syaitan iblis. Itu datang tu. Dia mari syahwat, hubbud dunia, hubbur riasah, cintakan dunia, cintakan pangkat, cintakan apa lagi tuan-tuan, syuhrah kan, nakkan kemasyhuran. Ni cabaran kan, bila berdakwah di alam maya ni nak tengok likers, followers, itu dipikirkan tuan. Dia akhirnya niat tu tak tulen, mulus dan tulus hanya kepada Allah Subhanahu taala. Ini benda, bila kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni bagaikan satu dinding sempadan konkret yang hebat, mengawal kehidupan kita pagi dan petang kita tak tersasar, tak terbabas. Salih wal masluh, salih dan mengislahkan, sampailah kita menuju Allah SWT, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah insya-Allah. Maka kemudian daripada itu datanglah namanya ilmu fardul kifayah. Ustaz, saya nak belajar Allahumma salli ala sayyidina ilmu pengurusan jenazah, pasal saya nak mandikan ayah saya, mak saya hidup lagi. Boleh, tak ada masalah, itu ilmu fardul kifayah. Tak ada masalah. Tapi yang kita tukang mandi jenazah pun kan, yang tukang gali kubur dekat kubur pun, ilmu fardhu ain dia tak dapat tidak, kena belajar. Siapa pun kamu, ustaz ke, orang alim ke, AJK fatwa ke, YB ke, yang pakar ekonomi ke, pensyarah ke, kita kena belajar ilmu fardhu ain. Adapun ilmu fardhu kifayah, ada yang belajar purbatan, silakan. Siapa pun namun tidak akan terlepas daripada ilmu fardhu ain, kerana di atas tujuan itu kita dihidupkan. Tidak aku jadikan jin, tidak aku jadikan manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu kena dengan ada ilmu. Ilmu ialah membezakan kebenaran, kebaikan untuk kita ikut. Al-ilmu yufarriqu ma bainal haqqi wal batil, dan kebatilan untuk kita tinggalkan. Kedudukan ilmu, ulama dah buat satu pembahagian, dimulai dengan ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Saya ulang sekali lagi, ilmu fardhu ain, ilmu akidah tauhid, Suluddin. Yang kedua ilmu fiqh,
fik, cara beribadah, dan yang ketiga ilmu akhlak, adab ataupun adab lapangan ataupun akhlak lapangan. Ya tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tuan-tuan yang boleh disebutkan sebagai bentuk tazkirah kita pada tengah hari ini tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mempelajari ilmu hari ini tuan-tuan, kita muhasabah balik, kita sanggup berbelanja bukan sedikit untuk ilmu. Kadang-kadang kita cek balik, rupanya ilmu tu bukan ilmu fardu ain. Selain daripada 3 ilmu tadi tuan, ilmu fardu kifayah lah. Kita sanggup berbelanja, sanggup bermusafir, sanggup ialah berpeluh-peluh kita untuk benda yang selain. Mengapa tidak untuk kita keluarkan wang, berikan masa kita, mujahadah kita untuk menyelesaikan dan terus menyelesaikan 3 ilmu ini, kerana itu sebenarnya tujuan. Dan insya-Allah wang yang dikeluarkan, masa yang diberikan, Allah akan bagi balik. Allah akan berkahkan rezeki kita, hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu taala, kan? Bukan sekadar kita tengok anak-anak kita, mereka yang di bawah tanggungan kita, anak isteri kita, ilmu fardu ain. Bukan sekadar kita tinggalkan ustaz dan ustazahnya di sekolah, kita pun kena pantau. Tengok pelajaran akidahnya berapa markah, alamak 50/100. Ilmu akidah 50. Patut ilmu akidah mau 100/100, sepatutnya begitu. Telefonlah ustaznya, ustazahnya, tanya macam mana yang boleh saya bantu, kita sokong anak kita, kan? Begitu juga ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Ya tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai keutamaan ilmu ini banyak antara hadis, bahkan ukapan-ukapan terkenal, kan? Utulbul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Kan, satu-satunya tuan-tuan ungkapan yang maknanya durationnya, periodisasinya terlalu begitu, maknanya daripada buayan sampai ke lahat, maknanya non-stop. Non-stop. Bahkan disebutkan dalam ungkapan yang terkenal tuan-tuan, tuntutlah ilmu walaupun ke negara China. Kan, zaman dulu tuan nak pergi terlalu jauh, walaupun ilmu nilaian ilmu itu, kalaupun ke negara China, silakan, tafadhal. Kena keluar belanja ke meninggalkan keluarga, tafadhal, kerana nilai ilmu. Maka lebih-lebih lagi sidang jemaah, ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Dan sebenarnya ialah kita berimpian nak menjawab soalan-soalan yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir dengan jawapan yang fasih, sebagaimana Imam talkinkan, wahai fulan bin fulan, Allahu akbar. Kita kat bawah tanah dah. Tak kala datang kepada kamu dua makhluk yang dua-dua ni adalah makhluk Allah SWT, bertanya kepada kamu soalan-soalan ini, Allah, maka jawablah dengan jawapan yang fasih. Allahu akbar. Tuan-tuan, jawapan yang fasih itu adalah usaha ketika kita lapang, ketika kita sihat, ketika kita muda, ketika kita kaya, ketika kita hidup. 5 yang disebut dalam hadis, irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5. Apa yang nak direbut? Reta dunia, wang ringgit, rumah yang besar? Bukan. Yang nak rebut tuan-tuan ialah iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, redha Allah Subhanahu wa taala, ilmu fardu ain, yang itu yang kita nak rebutkan sebagai bekal menemani kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala, masjid dah dibuka, surau telah dibuka, pengajian telah dibuka. Maka tuan-tuan, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendatangi rumah Allah, mencari kuliah-kuliah ilmu untuk menyelesaikan ilmu fardu ain, kerana masa yang diberikan kepada kita tuan-tuan ialah masa lah. Sebenarnya kita semua adalah bakal-bakal arwah, kita semua bakal-bakal jenazah. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Jangan datang hari kematian datang sebagai hari penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pergi mendengar Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah melakukan persiapan yang sewajarnya, insya-Allah fa insya-Allah. Jadi sekadar itu tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, golongkan kami sekalian yang hadir, masukkan kami daripada golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami ya Allah kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hadi auladana wa azwajana wa ahlana bil iman wa islam wal akhlaq wal adab.
فإنهم لا يعلمون فإنهم يجهلون فإنهم لا يعرفون اللهم ادفع وارفع عنا الغلاء والوباء من حن والفتن والأمراض والأسقام والبلايا ما ظهر منها وما بطن عنا وعن أهل قريتنا وعن جماعتنا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبفضلك بجودك بكرمك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.